Okay, selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Okay, kali ini kita akan belajar tentang unit 11 iaitu Malaysia unggul di mata dunia untuk bahagian 1. Okay, untuk standard kandungan, okay, kita adalah dalam bidang 7 iaitu insan bermoral. Okay, standard kandungan 7.4 meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara. Okay, untuk cadangan nilai dalam unit 11 ini ada 5 pelajar. Yang pertama adalah patriotism, okay, kerajinan, okay, berdikari, nilai keberanian dan akhir sekali nilai hemah tinggi. Okay, untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat yang pertama sekali memerihalkan contoh kejayaan Malaysia yang dibanggakan di persada dunia. Okay, kita nak lihat apa contoh-contoh kejayaan Malaysia. Okay, yang kedua, menjelaskan cara bagaimana nak mengharumkan nama negara di persada dunia. Dan yang ketiga, menguraikan kepentingan, okay, mengharumkan nama negara di persada dunia. Untuk yang pertama sekali, okay, sebagai konsep, kita tahu bahawa Malaysia ni telah mencapai kejayaan. Okay, pelbagai kejayaan telah dicapai oleh negara kita iaitu Malaysia dan dapat menempa nama di persada dunia. Jadi, kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang ni kita boleh lihat melalui pengiktirafan di peringkat dunia. Jadi, apakah contoh-contoh kejayaan Malaysia? Okay. Untuk contoh kejayaan Malaysia yang boleh kita banggakan, okay, di mana kejayaan ini telah meningkatkan nama negara di persada dunia. Okay, ada pelbagai bidang kejayaan. Yang pertama, kita lihat dalam bidang perindustrian. Okay, kita ada industri automobil. Kita tahu bahawa negara kita ada mengeluarkan kereta yang pertama iaitu Proton. Okay, sekarang pula dah ada pelbagai jenis kereta. Contoh lain ada daripada Pro 2, pelbagai jenis kereta. Dan kereta daripada negara kita ni, kereta tempatan ni juga dieksport ke luar negara. Okay, dalam industri pemakanan, rempah ratus ataupun produk dingin beku dapat menembusi pasaran antarabangsa. Maknanya dijual ke luar negara lah, dieksport ke luar negara. Dan untuk industri pembuatan contohnya seperti dalam gambar adalah teknologi penghasilan sarung tangan. Juga merupakan salah satu contoh kejayaan Malaysia dalam bidang perindustrian. Okay, yang kedua, kita lihat dalam bidang sukan. Kita tahu bahawa dalam bidang sukan juga Malaysia dapat menempa nama di peringkat antarabangsa. Di peringkat dunia lah. Yang pertama sekali, Malaysia pernah menjadi tuan rumah dalam sukan Commonwealth, sukan SEA, Piala Monsun ataupun Grand Prix Formula 1. Yang kedua, dalam gambar ni kita boleh lihatlah dapat melahirkan juara-juara dunia dalam bidang sukan. Seperti dalam sukan badminton, squash, renang dan juga sukan Paralimpik. Dan juga untuk lita, lomba bertaraf antarabangsa. Di Malaysia kita ada lita antarabangsa Sepang, Velodrome Nasional Malaysia. Seperti dalam gambar ini, kita tahu bahawa lita F1 di negara kita merupakan lita lomba bertaraf antarabangsa yang terbaik dunia. Ini pula adalah juara-juara sukan. Juara sukan di negara kita yang dapat mengharumkan nama di persada dunia. Kita lihat yang pertama, ni adalah Muhammad Faiz Subri, pemain bola sepak negara pertama yang memenangi anugerah FIFA Puskas. Kita ada Datuk Lee Chong Wei. Siapa tak kenal, Datuk Lee Chong Wei ni adalah pemain badminton nombor 1 negara dan dunia. Pandalela Rinong. Ini adalah atlet wanita pertama negara kita yang merangkul pingat gangsa dalam sukan Olimpik iaitu acara terjunan air. Dan ini adalah Datuk Nicole and David lah. Ini ikon juara dunia dalam sukan squash. Dan juga kita ada Muhammad Ziyad Zulkifli. Ini adalah dalam bidang sukan Paralimpik iaitu mencipta rekod barulah itu dalam sukan lontar peluru. Dan akhir sekali kita ada Azizul Hasni Awang. Beliau telah memenangi kejuaraan lumba basikal di peringkat dunia. Dan sebenarnya ada lagi lah, ramai lagi juara-juara lain dalam bidang sukan yang dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Dan pelajar-pelajar kena tahu nama-nama tokoh-tokoh sukan inilah.
sebagai pengetahuan. Untuk tambahkan pengetahuan dan juga kena kenal dan tahu dan mengikuti perkembangan semasa. Sukan juga pelajar. Seterusnya, untuk bidang sains dan teknologi, kita ada sistem satelit komunikasi iaitu Malaysia East Asia Satellite iaitu MEASAT, dan ada program angkasawan negara di mana dalam gambar ni merupakan Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Muzaffar yang terpilih sebagai angkasawan negara pertama di National Aeronautics and Space Administration iaitu NASA lah. Di mana kejayaan beliau ni dapat membanggakan negara kita pelajar. Dan dalam bidang pengangkutan dan juga perhubungan, contohnya kita ada lapangan terbang bertaraf dunia. Siapa tak kenal kita ada Kuala Lumpur International Airport iaitu KLIA. Dan Malaysia juga mempunyai sistem jaringan jalan raya yang baik seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Pantai Timur dan juga Jambatan Pulau Pinang. Dan untuk sistem pengangkutan yang bertaraf dunia, kita ada MRT, kita ada LRT dan juga kita ada ERL. Macam-macam pelbagai kecanggihan ataupun kejayaan yang telah Malaysia tempa dalam bidang pengangkutan dan juga perhubungan. Dan untuk bidang pelancongan, ekor pelancongan yang menarik seperti di Malaysia terdapat pelbagai pulau, gua, taman rekreasi, kawasan tanah tinggi dan hutan simpan yang mendapat menarik pelancong daripada luar negara untuk melancong ke negara kita. Inilah keunikan di Malaysia terdapat pelbagai tempat untuk ekor pelancongan. Yang kedua, kita ada seni bina yang unik di mana menjadi mercu tanda pada Malaysia. Ni seperti dalam gambar lah pelajar. Ni siapa tak kenal ini adalah Menara Berkembar Petronas iaitu KLCC. Kita ada Istana Seri Menanti Negeri Sembilan dan Pintasan Saloma. Dan yang ketiga, tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation iaitu UNESCO, di mana kita ada Taman Negara Kinabalu Sabah. Taman-taman negara inilah yang menjadi pusat pelancongan yang dapat menarik pelancong daripada luar negara untuk datang melancong ke negara kita. Taman Negara Mulu, Sarawak, Bandar Bersejarah Melaka dan Georgetown. Pulau Pinang pun kita ada warisan arkeologi Lembah Lenggong Perak. Itu semua adalah tempat-tempat ataupun tapak warisan dunia lah yang diiktiraf oleh UNESCO. Jadi ini merupakan satu kejayaan Malaysia lah. Kejayaan Malaysia dalam bidang perlancongan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, bagaimana cara kita nak mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia? Untuk cara-cara ini pelajar, ini secara umumnya sebagai rakyat Malaysia, salah satu cara iaitu yang pertama, mereka cipta inovasi baru. Mungkin dalam bidang sains dan teknologi. Dengan sekarang kita dalam tempoh adanya COVID-19, mungkin mana tahu nanti akan ada vaksin yang dikeluarkan oleh Malaysia. Itu merupakan satu inovasi baru. Yang kedua, mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang. Termasuklah sukan, pelbagai bidang lah yang dapat mengharumkan nama negara. Selain itu, boleh libatkan diri dalam pertandingan peringkat antarabangsa. Menganjurkan persidangan dan karnival peringkat antarabangsa. Di mana dengan menganjurkan persidangan dan karnival ini, dapat menarik minat ataupun pelancong daripada luar negara. Selain itu, boleh juga menaik taraf dan membuat penjenamaan semula untuk tempat-tempat perlancongan. Ini bagi merancakkan lagi perlancongan di negara kita. Dan untuk warisan negara, perlulah kita pelihara. Dan akhir sekali, membuat pameran lah tentang keunikan budaya di negara kita, di mana boleh dibuat pameran ini pada peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat antarabangsa. Dan yang terakhir sekali pelajar, kita lihat pada kepentingan.
Okay, apa kepentingannya perlu harumkan nama negara ni di pesada dunia? Okay, mari kita lihat yang pertama. Okay. Dengan mengharumkan nama negara di pesada dunia, status dan imej negara akan dikenali. Okay, bila negara kita dikenali, of course, kehadiran pelancong asing akan meningkat. Okay, yang kedua, kita dapat ekonomi akan terus berkembang. Okay, bila ekonomi berkembang, pembangunan infrastruktur juga negara akan menjadi lebih pesat. Dan berpotensi untuk menarik minat pakar-pakar daripada luar negara. Dan penglibatan pelabur asing akan menjadi lebih ramai pelajar. Dan kita ada juga industri import dan ekspor di mana industri tersebut akan membangun dengan pesat jika kita dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okay, di mana ini boleh menjadi sumber rujukan kepada negara luar dalam pelbagai bidang. Dan dari segi hubungan diplomatik antara negara akan menjadi kukuh untuk kepentingan dia ya pelajar. Dan dapatlah pengiktirafan antarabangsa. Okay? Dari segi kepakaran dalam negara kita. Okay? Dapat diiktiraflah oleh peringkat antarabangsa. Okay, jadi ini adalah kepentingan-kepentingan mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okay, jadi mari kita tengok latihan untuk unit 11 bahagian 1. Okay, untuk soalan struktur, kita ada bahagian A pelajar. Okay, pernyataan di bawah berkaitan dengan kejayaan Malaysia di pesada dunia. Okay, kita ada di sini ada gambar iaitu 6 orang pelajar dari Malaysia ni telah mengharumkan nama negara dengan memenangi pertandingan pendidikan robotik dunia 2019. Okay, iaitu di Shanghai, China. Jadi ini adalah kejayaan negara kita di peringkat luar negara antarabangsa yang dapat mengharumkan nama negara. Okay, untuk soalan 1A, dia nak apa? Okay, berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan contoh kejayaan Malaysia. Dia nak kejayaan lah. Cikgu dah terangkan tadi dalam pelbagai bidang kita ada banyak contoh kejayaan. Jadi di sini ada 5 bidang. Okay, untuk setiap satu bidang, bolehlah pelajar tuliskan satu contoh kejayaan Malaysia. Okay, ini untuk dapatkan TP1 5 markah. Okay, untuk soalan B, okay, sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia? Okay, bagaimana ni adalah cara. Okay, pelajar perlu tuliskan cara. Okay, cara dia nak cara untuk mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okay, ini 3 markah TP2. Okay, dan soalan C, huraikan kepentingan. Okay, dia nak kepentingan pelajar. Okay, jika dapat mengharumkan nama negara di pesada dunia. Tadi cikgu dah terangkan ada banyak kepentingan. Okay, pelajar ambil, ada 2 kat sini. So, satu kepentingan huraian. Kemudian pelajar tuliskan lagi satu lagi kepentingan huraian lah. K1, H1. And then untuk yang kedua, K2, H2 lah. Okay, kepentingan 1, huraian 1. Kepentingan 2, huraian 2. Okay, untuk dapatkan berapa markah? 4 markah. Okay, di sini adalah untuk TP3 pelajar. Okay, cuba belajar buat. Dan untuk soalan esei hari ini, kita lihat ada soalan esei bahagian B. Okay, situasi di bawah berkaitan kejayaan seorang pelajar yang telah mengharumkan nama negara. Okay, kita ada Loga Joti memenangi pertandingan mereka cipta produk inovasi sains pada peringkat kebangsaan dan melayakkannya untuk mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Okay, jadi berdasarkan situasi di atas ni, bagaimanakah Loga Joti dapat memenangi pertandingan mereka cipta produk inovasi sains pada peringkat kebangsaan. Kita ada kat sini, dia perasan dalam soalan dia nak berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Okay, maknanya bila dia nak nilai-nilai pelajar kena nyatakanlah nilai apa pelajar. Okay, sekurang-kurangnya kita bagi 3 lah 3 nilai. Okay, kemudian dia tanya bagaimanakah. Okay, bermaksud di sini cara lah. Okay, cara-cara. Loga Jati tadi dapat menangi pertandingan mereka cipta ni. Bagaimana cara dia dapat menang? Jadi kat sini tuliskan nanti dalam esei perenggan. Okay, ada 3 nilai. Kemudian diikuti dengan cara lah pelajar.
Okey, mungkin cara 1, cara 2, sampailah ada 7 poin lah pelajar. Sampai C7. Okey, atau pelajar boleh tuliskan cara, kemudian huraikan. Okey, untuk dapatkan 10 markah. Okey, cikgu minta pelajar cuba jawab. Okey, so berikut adalah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey, pelajar boleh rujuk untuk pelajar buat jawapan nantilah. Cuba jawab dulu. Kat sini cikgu letakkanlah nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga lah. Kita ada patriotism, kerajinan, keberanian. Watak di sini adalah siapa? Logah Joti. Jadi pelajar boleh ambil daripada soalan. Logah Joti memenangi pertandingan mereka cipta produk inovasi sains pada peringkat kebangsaan dengan cara, nampak tak cikgu tulis sini cara. Jadi boleh tulislah pelajar. Jadi kat sini sebenarnya lebih kepada pelajar buat sendiri jawapan. Sesuaikan dengan isu lah. Isu dia adalah watak tadi Logah Joti. Dia menang pertandingan reka cipta inovasi sains peringkat kebangsaan. Jadi agak-agaknya bagaimana cara beliau menang. Jadi sebelum berjaya, apa yang beliau buat? Pelajar boleh tuliskan 7 lah. 7 cara ataupun cara dan huraian untuk dapatkan 7 markah. Boleh rujuk jawapan yang cikgu berikan pelajar. Cikgu harap pelajar boleh jawab. Cuba jawab. Nanti boleh hantar kepada cikgu untuk semakan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang.